Tangan kita, tangan-tangan waktu untuk menggenggam segala yang tak utuh. Kota kita, tangan-tangan debu yang panjang. Ingatan antara kaki-kaki kursi dan lantai yang dingin. Juga ikau para istri yang melepas suaminya ke arah malam yang tak kunjung jadi pagi. Ini adalah tanganku yang melempar batu ke arah sawang, mencuci luka sejarah. Meski burung-burung terbang dengan sayapnya yang usang. Hai semua, kembali bersama saya DJ Priya dalam My Campus Radio. Korang pernah tak dengar Pesta Filem Kota Baru? Kalau korang tak pernah dengar, korang chill je, korang sit and relax lah. Sebab hari ni kita ada salah seorang tim daripada Pesta Filem Kota Baru 2023. Jadi kita kenalkan Ali. Ali, boleh kenalkan diri sikit tak? Okay, thank you for having me. So nama saya Ali Aiman dan saya merupakan salah seorang daripada tim yang terlibat dalam menganjurkan Pesta Filem Kota Baru 2023 yang julung kalinya akan diadakan di Kota Baru. Right. So before kita nak pergi further lah about Pesta Filem, boleh tak macam Ali ceritakan apa kaitan Ali dengan pesta ni? Okay, so basically saya terlibat dalam menganjurkan festival ni lah, yang menguruskan sebahagian daripada tim lah yang menguruskan. Ada ramai lagi sebenarnya, bukan saya seorang je. Antara dan saya so kami ada ramai penganjur yang terlibat sebab antaranya macam saya sendiri, saya dan kawan-kawan berada dalam satu kolektif yang dinamakan kolektif Rumah Kosong. So ini satu kolektif untuk buat apa-apa projek yang kami suka lah basically. And then selain itu kami juga ada Command Pictures, and then Persatuan Hokkien Kelantan dan Lollipop Productions, and then Studio K2BD dan beberapa lagi. Apa yang akan jadi pesta dalam 4 hari tu? Sebenarnya bukan 4 hari, 2 hari sahaja. Sebenarnya bukan betul-betul 2 hari, dalam 1 hari setengah je. Dia akan bermula pada hari Jumaat selepas dalam pukul 3 macam tu, and then akan berakhir hari Ahad malam tu. So semasa acara ni, pada semasa Pesta Filem Kota Baru ni, kami akan mengadakan tayangan filem, beberapa filem. Kebanyakannya dari Malaysia, tapi kami juga ada menjemput wakil daripada Indonesia, daripada Aceh Film Festival. So sebagai sebuah film festival yang kami akan adakan semestinya tayangan filem, dan kami akan mengadakan, selain daripada tayangan filem, selepas setiap tayangan kami akan mengadakan soal jawab bersama pengarah ataupun wakil daripada film festival. Dan antara filem-filem yang akan kami tayangkan, pertamanya pada hari Jumaat kami akan mulakan tayangan pada petang Jumaat dengan tayangan 2 dokumentari, satu dokumentari pendek dan satu dokumentari panjang. Yang pertama ialah dokumentari Hilang. Dokumentari tersebut akan bercerita sedikit sebanyak tentang sejarah, bukan sejarah sangatlah, sebenarnya lebih mengenang semula pengalaman orang yang pernah menonton pawagam di Kelantan semasa pawagam masih ada di Kelantan. Jadi tu, tapi ia sekadar filem dokumentari pendek sahaja. And then kemudian kami akan pada slot yang sama juga akan ada satu dokumentari yang bertajuk Don't Rock the Boat. So dokumentari ini dokumentari panjang yang akan bercerita tentang masyarakat India di Malaysia. Pengarah tersebut Morgan Selvakannu, dia berjaya membuat dokumentari ini secara crowdfunding. Jadi ia didanai oleh orang-orang awam lah basically, dan dia pergi ke seluruh Malaysia untuk menemubual
komuniti-komuniti India di seluruh Malaysia untuk cabaran dan dugaan dan perkara-perkara isu-isu yang dihadapi oleh komuniti India di Malaysia. Okay, and then kemudian pada malam Jumaat kami akan menayangkan sebuah filem cerita, sebuah filem hantu sebenarnya yang bertajuk A Queen's Tale. Yang menariknya, ini adalah sebuah filem pertama pengarah tersebut, Ang Wui Chong. Dia juga sebenarnya salah seorang daripada peganjur kami. Dia wakil daripada Persatuan Hokkien Kelantan. So filem tersebut merupakan filem pertama beliau, filem pertama panjang beliau. Dan yang menariknya, filem ini menonjolkan satu kepercayaan tempatan tentang macam mana orang percaya kalau nak ubah, macam contohnya kalau orang tu ada nasib buruk, dia nak ubah nasib dia jadi lebih baik, dia kena duduk dalam keranda satu malam. So macam satu kepercayaan yang jarang orang dengar kan. So dia macam, itu antara yang menarik tentang filem ni lah. Oh, panjang pula saya. And then kemudiannya hari Sabtu, secara ringkasnya pagi tersebut kami akan ada tayangan finalis Kuman Pictures Challenge yang terbaru. Jadi ada 10 short film bergenre seram dan thriller yang dibuat baru-baru ini oleh dengan bukan tema, dia lebih kepada kata kunci, macam keyword lah. Macam so masa Kuman Pictures anjurkan tayangan tu, dia ada beri keyword bola. So semua yang nak hantar, nak masuk ke pertandingan tu, dia kena mungkin ada shot bola atau apa-apalah yang berkaitan dengan bola. So ada 10 finalis dan kesemua filem pendek tersebut akan ditayangkan pada pagi Sabtu, dan pemenang utama akan diumumkan lah selepas tayangan. Sebab tadi saya macam dengar ada banyak macam filem pendek, ada dokumentari, ada ada filem panjang semua tu. So is it macam all these films macam dia hantar penyertaan ataupun dipilih, and kenapa that filem orang kata dipilih untuk tayangkan, and how dia pemilihan berlaku? So basically kebanyakannya dipilih, kecuali Kuman Pictures Challenge lah, sebab yang tu dia sebagai inisiatif Kuman Pictures, dan yang tu memang semuanya penyertaan dibuka kepada orang ramai, and then semua boleh masuk, and then kemudian finalis dipilih untuk ditayangkan di pesta filem ni lah. Tapi yang lain semua dipilih oleh kami. Kebanyakannya so basically Amir Muhammad kebanyakannya dicadangkan oleh Amir Muhammad lah. So kita boleh anggap dia sebagai curator lah untuk pesta filem ini. And then antara kriterianya yang paling penting adalah ia filem baru yang dihasilkan pada tahun ini. Jadi semua filem yang akan ditayangkan, semuanya filem yang dihasilkan pada tahun ini 2023, kecuali filem yang daripada Aceh. Selepas tayangan Kuman Pictures tadi, dia akan ada satu slot filem antologi Indonesia. So basically yang tu filem-filem daripada Indonesia yang pernah ditayangkan di Aceh Film Festival. Tak adalah lama sangat, dia macam dalam 2020, dari tahun 2020 hingga ke 2022. So ya, jadi secara relatifnya semua adalah filem-filem baru lah yang akan ditayangkan. So itu antara kriteria utama kami dalam Alright, kenapa pesta ni dianjurkan actually? Mudah saja, sebab kami nak tonton filem. Sebab saya rasa macam yalah, semua orang menonton filem kan. Walaupun ya mungkin orang ada yang fikir macam di Kelantan tak ada pawagam kan. Tapi saya rasa macam even rakyat Kelantan pun menonton filem, cuma di mana je lah. Macam ya, mereka pun pernah ada pengalaman, ada kelengkapan semuanya, dan mereka pun sanggup bekerjasama dengan kami. So kami putuskan untuk gunakan dewan tersebut lah. Kota Baru di Kelantan sendiri pun sebenarnya ada komuniti Cina, nak memaparkan I guess diversity di Kelantan jugalah kot, in a way. Berapa orang kata jangkaan penonton yang akan datang pesta filem ni? Jangkaan penonton sebenarnya kami tak target besar sangat pun ya, macam tapi mungkin 100, mungkin tak lebih daripada tu, sebab
yalah kita pun tengok pada kapasiti dewan jugalah, kapasiti lokasi tu. Tapi kalau ya sebenarnya yang penting bagi kami, kami yang paling penting bagi kami sebenarnya nak kami mahu audience daripada sekitar lah, daripada local audience lah. Jadi tak adalah target besar sangat lah sebenarnya. Kalau ada penonton, yang paling penting yang lokal boleh datang, itu kami dah suka lah. Tapi tadi saya tengok like list filem pun dia more macam filem indie. So ada ke like target audience tu penggemar filem indie? In a way, yeah. I mean, kami tak dapat nak tayangkan filem-filem yang mainstream, yang besar-besar lah. Memang kalau boleh nak, in a way macam kalau boleh nak tu memang cuba untuk paparkan filem-filem yang orang tak boleh tonton di tempat lain jugalah. Jadi tapi kalau tengok pada senarai filem yang kami ada, ia sebenarnya agak pelbagai. Macam kami ada dokumentari, ada filem seram, ada filem drama, ada filem daripada Indonesia, ada filem pendek. Jadi agak pelbagai dan kami harap ia boleh menarik lebih ramai orang lah, sebab kepelbagaiannya tu. Right. So kat tadi macam ada Kuman Pictures dia buat macam a bit of macam nak cakap kan, dia pertandingan ada kategori. So ada tak macam kategori pertandingan like best documentary ke macam tu? Buat masa ni kami tak ada lagi lah. Hanya untuk slot Kuman Pictures je lah akan ada pemenang utama. Tapi untuk filem-filem lain belum akan, tak ada lagi. Mungkin tengoklah kalau ada peluang untuk pada tahun-tahun hadapan. Sebab dia macam pemenang utama, lepas tu ada yang kedua, ketiga ke memang hadiah utama je diberikan? Kalau untuk Kuman Pictures Challenge tu hanya pemenang utama. Tapi ya, yang lain tak. Kalau untuk keseluruhan pesta filem tak ada hadiah apa-apa lah. Hanya tayangan dan bual bicara bersama pengarah dan kru. So kiranya like this pesta filem is more pada tayangan and bual bicara. Ya, betul. So kenapa nak adakan that bual bicara actually? Bagi saya bual bicara bersama pengarah tu sebenarnya satu elemen penting dalam apresiasi filem lah sebenarnya. Sebab kalau kita sekadar tonton sahaja filem dan mungkin tak ada interaksi dengan, ataupun tak semestinya interaksi dengan pengarah, mungkin hanya sekadar diskusi lah, perbincangan dengan sesama penonton, jadi kita tak ada peluang untuk menghargai filem tersebut. Jadi bual bicara bersama pengarah ni, satu untuk bertanya dengan pengarah lah, untuk mengetahui untuk bertanya apa-apa dengan pengarah, dan selain itu juga untuk berkongsi pendapat audiens sendiri, apa yang mereka fikir tentang filem tersebut yang telah baru sahaja ditayang. Apresiasi filem lah basically ya. So kalau kita perasan lah, ada benda-benda macam benda unik yang saya jumpa dekat pesta ni. Satu about Dewan Kerukian macam tadi kita bincangkan lah. Satu, another one is pesta ni dijalankan dekat negeri yang tak ada pawagam. And the third one is majority Melayu Muslim. So boleh tak like Ali ceritakan sikit kenapa and your opinion? Actually tak adalah panjang. Sebenarnya cerita dia macam basically mungkin saya boleh ceritakan macam mana pesta filem ni boleh tercetus lah kan. So basically ia bermula dengan status Amir Muhammad ke. Dia macam lebih kurang dalam setahun yang lepas dia ada tulis satu status di Facebook. Dia cakap macam lebih kurang lah, saya tak ingat sangat dia punya detail, tapi basically macam kalau di Aceh mereka berjaya mengadakan film festival walaupun di Aceh sendiri tak ada pawagam. Macam mana pula dengan Malaysia, di negeri Kelantan contohnya yang juga tak ada pawagam. Kalau Aceh boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Kenapa Kelantan tak boleh buat pesta filem sendiri walaupun tak ada pawagam? So dia macam kita boleh cakap macam satu cabaran lah kot untuk kalau Aceh boleh buat, kalau orang lain boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Sinema atau filem boleh diapresiasi dengan cara kita sendiri.
tanpa perlu menunggu ada pawagam di tempat kita, atau tanpa perlu menunggu inisiatif daripada atasan lah basically. Tapi sometimes also bila kalau kita macam tak ada pawagam semua tu, benda tu it's like kita push kepada creativity tau, macam how kita nak tayangkan filem tu dekat dewan ke, dekat mana-mana tempat yang besar ke, dia melibatkan creativity jugalah dengan sumber yang kita ada dekat sini. So pesta filem ni dia sebenarnya ada pas berbayar ke, ataupun dia ada diskaun untuk student or how? Tak ada, semuanya percuma. Jadi cuma kami perlukan pendaftaran je lah. Ya, siapa yang nak hadiri kena mendaftar, itu je. Ya, semua basically semua dialu-alukan lah untuk datang. So kalau kita perasan logo pesta ni, dia more kepada wayang kulit, and kita tahu lah like sekarang ni wayang kulit dah kurang dipersembahkan di Kelantan. So kenapa pilih wayang kulit tu? Okay, so sebab kami rasa sebenarnya wayang kulit memang sinonim dengan Kelantan lah. Itu satu perkara. Tapi yang lebih menarik perhatian kami sebenarnya ialah kaitan antara wayang kulit sendiri dengan sinema. Ya, sebab dia macam mungkin kita boleh anggap yang wayang kulit sebenarnya satu bentuk sinema primitif. Jadi sebelum adanya sinema atau pawagam atau filem, kita sebenarnya telah terlebih dahulu menikmati satu bentuk seni visual tradisional melalui wayang kulit antaranya. Jadi kami nak in a way nak cuba kaitkanlah benda tu. Jadi wayang kulit dan sinema. Ya. Alright. So soalan seterusnya lah, kenapa orang muda dia harus sokong pesta filem Kota Bharu ni? Bagi saya semua orang harus sokong pesta filem, bukan orang muda je. Tapi orang muda terutama sekali, saya rasa memang yalah, biasanya kalau yang menonton filem semestinya orang muda lah kan, walaupun tak nafikan orang even orang yang lebih tua pun menonton juga filem. Tapi kalau orang muda yang datang, I guess it's a fun activity for them lah. Ya, untuk orang muda. I mean it's not just for fun juga sebenarnya. Untuk sekali lagi saya tekankan apresiasi filem lah. Filem-filem di luar sana bukan sekadar apa yang terdapat di pawagam, bukan sekadar apa yang terdapat di Netflix contohnya, tapi ada juga filem-filem lain yang mungkin sukar diakses, mungkin sukar didapati, tapi perlu kita tonton. Kalau if I can add lah, kalau macam satu soalan tu, sebenarnya macam Ali banyak tekankan apresiasi filem. So kenapa apresiasi filem ni dia sangat penting, and apa kaitan apresiasi filem tu kalau kita nak bandingkan dengan filem kita sekarang? Wah, tough question ni. Tak apa, boleh ambil time. Okay. Apresiasi filem. So basically saya bukanlah nak define apa itu apresiasi filem, film appreciation pun, tapi sebab filem ni ramai orang selalu fikir yang, bukanlah ramai, macam sesetengah orang mungkin fikir yang filem sekadar satu hiburan, satu ruang escapism kan. Tapi bagi saya sendiri secara peribadi dan rakan-rakan saya sendiri, filem bukan sekadar satu hiburan ataupun tempat untuk bukanlah nak cakap tak boleh, cuma ia lebih daripada itu. Sebab filem ni satu bentuk seni visual, seni audio visual, dan sebagai seni kita perlu hargai lah, perlu appreciate. Maksudnya perlu ada satu ruang untuk membincangkan hasil karya tersebut, supaya kita boleh hargai dan kita boleh belajar apa yang bagus, apa yang tidak, apa filem yang bagus, apa filem yang tidak. Jadi benda-benda seperti itulah yang saya rasa harus ada dan
perlu diraikan lebih lagi. So tadi macam kalau filem-filem tadi tu ada tak yang filem directors daripada orang muda actually? Okay. Saya nak cakap orang tua atau muda pun tak pasti sangat lah. Macam apa umur kan. Tapi basically yang saya boleh lihat rata-rata daripada peserta finalis Common Pictures memang ramai orang muda lah secara amnya. Secara selain daripada tu, I mean even daripada Aceh pun rasanya orang-orang muda. And then maksud saya orang muda tu maksudnya bukan seorang yang dah established dalam industri. Ramai yang mungkin masih belum dikenali, yang baru nak bermula dalam industri dalam penghasilan filem lah. So kira this platform not only macam untuk hiburkan, tapi sebenarnya dia nak buka ruang jugalah untuk orang baru yang nak ceburi bidang filem, nak first filem semua tu. Ya, betul. Okay, kita dah nak habis kita punya podcast ni. So Ali ada tak any last words? Okay. Basically datang ke pesta filem kami and then beli t-shirt kami untuk menyokong inisiatif kami, dan semoga dengan sambutan ni kita boleh teruskan lagi lah usaha ini untuk tahun-tahun hadapan, insyaAllah. Alright. So saya nak ucapkan selamat maju jaya untuk tim Ali for Pesta Filem Kota Bharu. Jadi itu sahaja daripada kami. Jangan lupa follow sosial media My Campus Radio, iaitu di Instagram, YouTube, Facebook dan sebagainya. Jom berubah bersama My Campus Radio. Sekian, terima kasih. Bye. Thank you.